minal ilmi nafi' qad jama'nahu fi kitabil ihya'i ulumuddin fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi summa allimhu wad'u ilaihi faman 'alima zalik summa 'amila bihi summa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fil malakutis samawati bi syahadatil Isa alaihi salatu wassalam. Artinya dan pan ini pan bukan fan, itu patipan. Ni pan ni mana apa? Kesenian ilmu tu dalam ya. Dan yakni pan ilmu tasawuf tersebut di dalam Bidayatul Hidayah dan lainnya, iaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat, dan semuanya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya telah aku himpunkan, kata Imam Ghazali, akan dia dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan dia dan amalkan olehmu dengan dia, kemudian maka ajarkan olehmu akan dia. Mengetahui, beramal dan ajarkan, sampaikan. Dan seru olehmu akan seorang, orang tadi mengaji mana mempelajari, akan dia, dan mengamalkan akan dia. Maka barang siapa mengetahui akan yang demikian itu dan mengamalkan akan dia, kemudian maka mengajarkan akan dia dan menyeru orang kepadanya, saya adalah demikian itu, dinamai akan orang itu sebesar-besar martabat dan dimunadikan, mana dipanggil, diseru oleh malaikat di dalam malakutis sama, dia di langit sana, dengan saksi Nabi Isa alaihi salam. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat dan engkau amalkan akan dia, serta engkau perhias pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadat yang zahir, dan engkau jauhkan segala maksiat yang zahir, dan perhias batin pula dengan mengerjakan ibadat yang batin, seperti bersifat engkau dengan segala sifat yang kepujian, dan engkau jauhi maksiat yang batin, misal seperti kibrun, sombong, membesarkan diri, dan ujubin, ujub, dan riak, dan sum'ah dan barang sebagainya, seperti yang lagi akan datang pada bab yang keempat dan bab yang kelima, insya-Allah ta'ala. Dan jikalau ada lebih waktu daripada mengerjakan yang demikian itu, maka tiada mengapa bahawa engkau masyghulkan dengan menuntut ilmu fiqh, supaya engkau ketahui dengan dia masalah yang nadir, yakni yang sedikit diamalkan pada ibadat, dan supaya mengetahui engkau akan jalan mempertengahi antara manusia dan yang berbantah-bantah pada ketika mereka itu berhadapan kepada syahwat mereka itu. Maka menuntut yang demikian itu kemudian daripada selesai tersebut dahulu daripada jumlah fardu kifayah, bukannya fardu ain. Tapi jangan engkau tinggalkan segala wiridmu dan segala zikirmu, sebab engkau masyghul kepada menuntut ilmu yang fardu kifayah. Sebab wirid ialah membantu rohani kita dalam, ya. Maka jikalau engkau segan, malas mengamalkan segala wirid dan segala zikir dan ibadat, padahal gemar engkau pada menuntut ilmu fiqh yang fardu kifayah, besar-besar dengan dia, wirid malas, maka ketahui ilmu bahawasanya adalah bagimu syaitan yang sembunyi di dalam hatimu, iaitu penyakit yang tersembunyi di dalam hatimu yang membawa kepada binasamu di dalam akhirat. Ini seni tadi. Dia mengaji banyak, kita fiqh besar-besar dengan, tapi banyak dia mengaji itu fardu kifayah.
Sedangkan wirid yang dibagi oleh syekh dia untuk membersihkan kalbi dia menghadap Tuhan, dia buat main-main. Itu syaitan. Jaga. Kadang-kadang kita keliru, ya saya belajar Tuhan. Ya, belajar tujuan fokus semua kita belajar ilmu ialah untuk tasfiyatul qalb, pembersihan dalam. Ya. Sebab kalbi bila selesai, lain selesai. Kalau kalbi rosak, semua rosak, tak masalah. Kadang-kadang kita tertipu kesenian. Ya, sebab Imam Ghazali ada satu kitab khas dikarang. Ya, Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Ulama tertipu macam ni. Orang belajar macam ni tertipu dia. Ahli ibadat tertipu. Semua ada tu. Ruang-ruang tipuan halus daripada syaitan dimasukkan ni. Jadi maknanya wirid yang dibagi tu kena jangan tinggal. Bahawa wirid ni dia bagi sebagai pemberus kalbi kita. Ya, apa makna ilmu kita banyak kalau kalbi kita kotor? Banyak ilmu kan, tapi kalbi kotor. Apa kalbi kotor? Kalbi yang menghadap pada makhluk, tidak menghadap pada Ta'ala. Itu kotor tu. Dia menghadap pada makhluk. Ya. Jadi bila mengaji besar-besar kan sedap menghadap makhluk. Wah, dia ni hebat. Tujuan dia pun nak dapat kehebatan pandangan makhluk. Maka situ jaga tu seni. Kadang dia tak perasan tu. Itu dipanggil syaitan yang tersembunyi di dalam hatimu. Iaitulah penyakit yang tersembunyi dalam dadamu yang membawa kepada binasamu di dalam akhirat. Sebab wirid ialah rangkaian terus. Wirid, zikir itu rangkaian terus connect kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Maka tuntutmu pada ketika itu bukan kerana Allah. Sebab nak memperbanyakkan ilmu, tujuan apa? Supaya dia pandang hebat, supaya dapat glamour, supaya dia teratas dari ilmu pada orang lain. Semua dan kepala dia masuk. Sebab apa? Kalbi dah kotor. Kalbi dia tak menghadap Tuhan. Sebab zikir dia malas. Bila zikir dia malas, dia payah nak menghadap. Bila nak menghadap, jadi itu. Dia belajar ilmu, tapi ilmu dia membawa dia jauh dengan Tuhan. Dia jaga dia. Ilahi madzal ladzi dalam munajat menata apa? Ilahi wa Tuhanku man kana mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ya Tuhanku, man kana mahasin, orang yang adalah amal ibadat zahir cantik, tapi masawi dikira maksiat di sisi Allah Ta'ala. Yang ni kita bimbang ni, maksiat di dalam rupa taat. Ni payah ada kesan. Kalau maksiat atau rupa maksiat itu senang. Ya, dia merompak, dia mencuri, benda marak, itu senang, dia pun tahu tak betul. Tapi dalam ibadat dia masuk seni. Bila mana kita buat tadi lari, bukan kerana Allah Ta'ala, ada tujuan lain. Maka dalam ilmu dia masuk banyak. Tujuan dia mengaji untuk apa? Untuk nampak hebat. Tujuan dia mengaji untuk orang pandang dia hebat, untuk dia handal, ya, dan sebagainya. Itu semua dipanggil pengajian syaitan, dipanggil. Pengajian syaitan. Kalau mengaji tidak kena Ta'ala. Man talabal ilma liyumariya bi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilai falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa cari ilmu Allah Ta'ala, ilmu agama yang Allah Ta'ala, tujuan dia nak tunjuk kat orang supaya dia hebat, dan tujuan dia nak cari pengaruh orang biar dapat pengaruh banyak orang pandai hebat. Sediakan tempat duduk dalam neraka jahanam tu Nabi kata. Ya, neraka jahanam tu tempat dia. Jaga tu. Menuntut ilmu Tuhan, tapi bila dalam dia pusing je. Batu dalam tu kena selesai. Ilmu ruh, ilmu sir, ilmu paling besar. Sebab dipanggil dia tauhidul khas, mentauhidkan Allah secara khas. Ya, mana kita dengan dia terus, tidak ada pusing tempat lain lagi lah. Kalau pusing je habis. Ya, kita jangan temberang dengan ibadat kita jangan temberang dengan ilmu kita, jangan temberang dengan kerja agama, jangan temberang. Sebab dalam hadis siap hadis saya 3 golongan semua dibuang dalam neraka. Bila kalbi dia kotor. Ya, Allah Ta'ala tanya seorang ulama, kemana kamu gunakan masa kamu? Kami menghabiskan ilmu, mencari ilmu ya Allah. Kemudian kami mengajar dia. Ya, dijawab tu dengan hebat. Dan memang dia ulama besar. Tuhan kata kasabta, bohong kau Tuhan kata. Habis. Ya, engkau buat semua ni bukan kerana aku Tuhan kata. Malaikat tarik muka dia, tumuskan ke bawah. Lelau dia humban dalam neraka. Pum. Nak jadi ulama bukan senang Tuhan, 10 tahun mengaji. Sikit di dalam dipusing dia, Tuhan tolak habis. Ya. Bawa pula seorang as-sakha, orang yang kaki derma tuan. Kalau signboard kain sign derma tu tak ada 5 6 angka, 7 9 angka, juta bagi kan. Projek bagi 6 juta, 3 juta dia bagi. Wah, hebat kan. Bila tuan tanya mana kamu, dia pun sebutlah, kami belanja perjalanan kau lah. Kazabta, bohong kau tuan kata. Habis. Kau buat bukan kerana aku. Kerana berbangga-bangga, nak tarik hati manusia menghadapkan kau supaya kau dipuji-puji. Malaikat tumuskan muka dia, lalau baling dalam neraka. Pum, habis. Dan mujahid, orang yang berjuang, bila tuan ni kan, kami berjuang siang malam pagi petang sampai mati jalan kau. Kazabta, bohong kau tuan kata. Kau buat tu semua kena dapat glamour. Kau lah pekerja Islam, kau lah pernah hebat. Benda tu benda baik, tapi dalam jaga. Kuasa di dalam tuan tak terima tuan. Tak laku.
Ya, tumuskan muka dia, lalau, baling dalam neraka. Tak kata. Habis. 3 golongan yang sangat penting dalam Islam. Yang paling penting 3 golongan ni. Ulama, dia pengolah hukum. Kita bagi kat orang kampung Quran hadis tu baca apa dia tahu. Ulama tolong keluarkan hukum, masya-Allah, macam Imam Mazhab semua besar. Mana yang pertama sekali ulama. Kemudian orang yang berjuang hebat semua ni. Ya. Dan orang yang infak hebat. 3 pekerjaan amat hebat, tapi jaga pengesah di dalam qalbi dia buat betul tak dengan Tuhan. Betul, alhamdulillah, pum, mencacak martabat dia naik. Dia gosak dalam, pum, dibaling tu ke bawah tadi. Jaga tu yang kita takut. Sebab dia kata man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran ala kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak memberikan pengamatan pada ilmu ni, ilmu membersihkan dalaman tempat tilik Tuhan, ya, maka mata musiran alal kabair, dia mati dalam keadaan musiran alal kabair, mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Kalau dalam perjuangan lagi terang kan. Yang semua dah terbalik dulu macam, dulu ceramah macam nak putus tali mic kan. Betul. Bergapi-gapi. Dah masuk pan pin pun habis. Kan? Dulu jihad. Kalau saya tukar mati tempat tu dalam laut, pergi tangkap mak sabu pergi buang dalam laut. Ya, mak sabu pergi buang dalam laut. Dulu kata kalau saya tukar mati tempat dalam laut, pergi tangkap dia. Biar dia dengar ni. Ya. Cakap temerang, bila cakap tak bersandar dengan Tuhan, tak payah ceritalah. Jadi syaitan lagi. Ya, ulama lagi dia buat amal, lagi dia tunduk, lagi takut dengan Tuhan. Kita panjat pokok kelapa 70 kaki. Sedap tak tengok pulau besar? Sedap. Tapi tangan kena kuat pegang, jangan lepas. Kau bersorak berdesu ke bawah. Ya, dia nampak pulau, bersu ke bawah terus. Ya, lagi naik tinggi, lagi kena grip kuat. Lagi kita buat amal lagi tinggi, lagi kena takut. Sebab apa? Jangan terpusing ni Kang, terbalik. Kalau naik 70 kaki, jatuh dia berapa kaki? Berapa kaki? 70 kaki naik, jatuh berapa? Jatuh 2 kaki lah, dia ada 2 kaki. Kawan dah ada buruk. 70 ada jatuh kan, 80. Maknanya apa? Lagi besar pangkat dia, jaga, lagi dia kena jaga. Kalau dia jatuh memang terbalik tu kan. Sebab ulama lagi tinggi, lagi dia takut. Bukan lagi tinggi, lagi kita nak action kat orang. Ya, Islam ni kan agama nak temerang kan. Agama nak izharul ubudiyah, menzahirkan abdi kita dengan Allah Ta'ala. Lagi tinggi dia abdi, lagi tinggi martabat dia. Jangan pusing ni kan. Habis dia. Buat zikir jangan tinggalkan. Azkar yang sama Rabbi tu bawa, sebab dia pemangkin, nak cuci dalam kita supaya amal kita jadi cantik, bersih, bulat betul lillahi ta'ala. Maka jikalau engkau cuba dengan dirimu beberapa masa pada mengerjakan segala wirid dan segala zikir dan segala ibadat, maka tiada segan pada mengerjakan demikian itu, tetapi sangat gemar engkau kepada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada engkau kendak akan tuntutmu itu melainkan kerana Allah Ta'ala saja, maka demikian itu terlebih afdal. Jalan sekali, mengaji pun dia kuat, beramal pun dia kuat, boleh cantik, ya. Daripada ibadat, kerana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi afdal indallahi minas salati was siyami wal haji wal jihad. Menuntut ilmu yang memberi manfaat terlebih afdal kepada Ta'ala daripada sembahyang sunat, puasa sunat, haji sunat dan perang sabil. Ya. Sebab apa? Sebab ilmu dipanggil paksi. Imam. Nabi letakkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu merupakan imam bagi amal, dan amal merupakan tabi', pengikut, makmum. Bila kita semayang berjamaah, dia akan timbul satu kaedah. Apa dia? Innama ju'ilal imam liyutamma. Sesungguhnya diletakkan imam untuk diikut. Ni kita semayang jemaah, imam rokok, kita pergi sujud. Rupa kepala dia masuk air kan. Saya ada sekali kena dia. Muda lagi semayang tu masjid kan. Tiba datang seorang masuk, dia masbuk, dia pun angkat takbir, Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakat. Dia baca tahiyat, rupa gila. Kita terperanjat tu, imam orang kabut, dia jerit atas masjid memang kuat dia. Kepala dia masuk air. Tak boleh orang gila semayang. Ni tak gila, tak pergi semayang, tu lagi besar gila. Ya, Allah karim. Jadi maknanya Nabi letakkan dalam semayang, kalau semayang imam,
Kalau dalam amal dan ilmu, siapa imam? Antara ilmu dan amal, ilmu tu imam. Ya, sebab bila kita buat ibadat, tak ada maknanya ilmu, seolah-olah semayang kita jemaah tak ikut imam, rosak. Ya. Kata dalam hadis yang masyhur, seorang yang sembahyang lepas sembahyang nak bersalam Nabi apa? Nabi kata bangun sembahyang balik. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi, Nabi kata. Dia pun sembahyang lagi. Nak pergi salam, Nabi kata macam tu. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Padahal dia dah sembahyang. Bermakna sembahyang dia dinafikan oleh Nabi SAW. Fa innaka lam tusalli, mu tak sembahyang lagi. Akhirnya dia selender. Nabi pun keluarkan hadis. Hadis nama dia musii'us salah. Orang yang mencederakan sembahyang rukun-rukun dia. Ada Bukhari, Muslim semua ada di sini. Ya. Di situlah ulama ambil. Ibn Ruslan Ad-Dimishqi ambil apa? Dia kata, fa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, maka amal dia mardud, ditolak, tidak diterima. Amal zahir secara zahir, amal batin secara batin. Dan Quran suruh kita zahir wal batin. Wazaru zahiral ismi wa batinah. Wazaru bermakna watruku. Daklah kamu cuci, bersihkan zahir dan batin. Lebih lagi batin, tempat diri Allah Ta'ala. Ya, maka ilmu menjadi perkara yang amat penting. Sebab itu diletakkan sini. Semayang tidak akan sah kalau tak dibina dengan ilmu. Puasa tak akan sah kalau tak ada ilmu. Ya, dia tak ada ilmu puasanya. Haji tak akan sah kalau tak ada ilmu bab haji. Jihad tak akan sah kalau tak ada ilmu bab jihad. Ya. Ada pakai lanyak tentang ikut suka-suka. Bukan ibadat, bukan suka-suka. Ibadat dengan niat menzahirkan pengabdian diri kita kepada Allah supaya Tuhan terima. Kita buat ibadat bukan suruh orang terima kan? Kita buat ibadat supaya Tuhan terima. Satu dunia tak terima kita, Tuhan terima, syurga tu balik. Satu dunia tolak dia, ya, sokong dia, Tuhan tak terima, neraka tu balik. Ya, kita nak cari redha Tuhan, bukan redha makhluk. Dan sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati ashhur. Menuntut ilmu yang memberi manfaat sehari terlebih daripada puasa sunat 3 bulan. Puasa dia puasa 3 bulan tuan. Kawan nanti ilmu sekejap ni. Sebab ilmu tu dia panggil apa? Penyuluh dia. Talabul ilmi, dan sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi sa'ah khairun min qiyamil lailah. Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat satu saat dia terlebih baik daripada semayang tahajud semalam-malam. Kuan ni mengaji satu bab 45 minit dia. Yang kawan tadi semayang malam tak berhenti-henti. Mana lebih afdal? Yang ni lebih afdal. Nisbah mana dia adalah imam. Nisbah tu. Tapi jangan silap faham pula. Nisbah tu, wah, orang bangun malam, saya tak bangun malam, saya dah mengaji tadi. Itu silap baca. Ilmu kena ada amal. Kalau ilmu tak amal, tak ada manfaat. Dia kata ilmu manfaat. Maknanya dia beramal, dia berilmu dan dia beramal. Dibanding dengan orang yang beramal tak ada ilmu. Itu maksudnya. Maka tentulah kedudukan yang berilmu tadi dan beramal tu kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, kemudian bermula perkara yang kedua, bahawa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi masyghul dengan ibadat yang sunat, daripada zikir, membaca Quran dan mengucap tasbih dan mengucap selawat atas Nabi SAW. Maka yang demikian itu daripada darajat abidin, iaitulah dia panggil apa? Tariqatus salihin, jalan orang saleh. Dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan dalam akhirat. Tetapi hendaklah ibadat itu dengan ikhlas kepada Ta'ala, dan jangan dengan riak dan ujub, takabur, sum'ah. Ya, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan tidak disuruh akan mereka kepada berbuat ibadat melainkan kerana menyembah Allah, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Ta'ala. Tapi nak tulus ikhlas kena ada ilmu tak? Kena juga. Apa itu ikhlas? Apa memberasa ikhlas? Macam mana serangan riak, wujud masuk sampai kita dia bertahan, atau kena ada ilmu. Tadi maksud dia tadi apa? Dia tidak makna masyghul ilmu secara khusus, macam mengaji di pondok, mengaji di azhar, atau mengaji tempat pengajian khusus kan. Tapi dia mengaji lah, buat fardu ain tu dia lepas maknanya. Maka dia bina speed amalan dia, dia jaga betul, nanti insya-Allah dia masuk golongan salihin. Golongan salihin. Yang kelima, bermula perkara yang ketiga ni, masyghul dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia berbuat kebajikan kepada muslimin. Ya, kita buat kerja-kerja yang membantu orang-orang muslim.
engkau perbuat akan suatu yang memasukkan dengan dia akan kesukaan ke hati orang-orang mukmin. Idhalus syurur fil qalbil mu'min ibadatun, memasukkan gembira dalam hati orang beriman ada ibadat. Orang susah kita bantu, dia ada masalah kita tolong selesai. Suka, maka kita masukkan tu suka. Dan paling besar memasukkan kesukaan ialah pada siapa? Qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab tiap-tiap hari amal kan tu'radu alaiha. Amal tu malaikat hafazah akan angkat dan dibentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, amal kita buat ni dibentang, Nabi tengok dan Allah. Bila Nabi tengok baik, malah Nabi berseronok dan kita buat ibadat dua niat. Satu niat kerana Allah Taala, dan satu lagi mana kita niat masukkan gembira kepada hati Habibullah. Itu terlebih afdal kata ulama. Ya. Buat tu kerana Allah Taala, tapi maknanya sambil tu maknanya dengan satu keadaan yang besar menggembirakan hati kekasih Allah Taala. Ya. Tapi bila terbentang Nabi tengok mungkar, maksiat, dosa besar, berlambat-lambat Allah, ya. Itu menyebabkan apa? Jangan kita menyusahkan mana. Pada tu si mautakum, jangan kamu menyusahkan orang yang dah mati mana pergi di kalangan kamu. Itu maksudnya. Allah. Rasulullah SAW bila tak kena tengok-tengok amalan dia banyak tak kena kan, dia minta ampun. Rasulullah tolong minta ampun kat kita kan. Ya, yaghfirul lakum. Allah. Jadi kalau kita tak ingat Rasul tak selawat tu teruk sangatlah kan. Dan kau perbuat akan satu yang memasukkan dengan dia kesukaan dalam hati orang mukmin, atau engkau perbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang saleh, seperti berkhidmat kepada fuqaha, pada guru-guru, pada ulama-ulama yang saleh, dan ulama sufiah, mana para aulia, dan ahli din, mana ahli agama, yakni orang yang beragama, dan berkhidmat kepada segala guru kita itu berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu, dan mengusahi pada menyampaikan kehendak mereka itu, dan memberi makan dan pakaian akan fuqara, fakir miskin, dan orang yang miskin, berulang-ulang ziarah kepada orang-orang sakit, dan berulang-ulang berjalan menghantar orang yang mati ke kubur, dan berulang menolong segala orang yang kesusahan, dan sekalian demikian itu terlebih afdal daripada ibadat sunat, kerana perbuatan demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadat yang menyukakan akan hati orang Islam, kerana sabda Rasulullah SAW, man asbaha yaumal jumu'ah sa'iman wa ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa bisadaqah faqad aujaba lahul jannah. Barang siapa berpagi-pagi pada hari Jumaat, dia puasa. Buat puasa paling afdal hari Jumaat, ya, tapi kena rangkai, sama ada Khamis Jumaat atau Jumaat satu, ya, makruh menunggalkan. Tapi hari Jumaat, dan ziarah ia akan orang yang sakit, dan hadir ia akan janazah. Maknanya dia membuat amalan dalam bentuk mujawazah. Sebab ada fiqh kita, al-amalul muta'addi khairun min amalil qasir. Al-amalul muta'addi, amal kita ni membuatkan muta'addi, pergi pada orang lain, mana bukan dalam konteks individu tapi banyak menyelesaikan masalah orang lain, itu lebih afdal min amalin, mana daripada amal seorang. Al-amalul muta'addi khairun min amalil qasir, daripada amal kita qasir tahad begitu je. Dan ziarah akan orang yang sakit, hadir, ini ziarah sakit sampai kau dah mati tu. Kita ziarah nanti besok. Tengok-tengok qalu innalillah, tak ada dah kawan. Ya, kan sakit ke ziarah, pahala dia besar. Dan hadir ia akan janazah, mana dia menguruskan akan mayat, ya, dan sebagainya lah. Dan memberi ia akan sedekah kepada orang yang memerlukan. Dah tu sedekah maka sesungguhnya wajib baginya syurga. Faqad aujaba lahul jannah, tu doa Rasulullah SAW. Masya-Allah, hebat. Jadi maknanya diceritakan sini amal dalam bentuk, maknanya memasukkan kegembiraan ke atas hati orang beriman. Itu satu pahala yang amat besar. Sebab apa? Kita menyukakan orang yang beriman dengan Allah. Besar. Yang keempat dia, perkara yang keempat, bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian tu, tetapi masyghul engkau dengan hajatmu. Dah tak ada lain kan, kerja pun tak ada, orang mati hari tu dan sebagainya. Kita tumpukanlah kerja hajat kita kerana berusaha atas belanja dirimu, belanja anak isterimu, padahal sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu. Kita
Kita jangan jaga diri kita, jangan buat masalah dengan orang lain. Dan sejahtera mereka daripada lidahmu. Lidah kita jangan umpat keji dia. Dan tanganmu jangan kita buat zalim. Dan sejahtera daripada agamu, kita tidak bid'ahkan orang tak tentu pasal. Kan ada setengah orang tu bid'ah manjang. Kerana engkau tiada berbuat maksiat, maka engkau dapat dengan demikian itu akan darajat ashabul yamin. Termasuk ashabul yamin, mana orang belah kanan. Ini orang yang diberikan suratan itu kepada kanan. Besok akhirat malaikat akan hantar suratan amalan kita. Kalau datang daripada depan atau kanan, itu min ahli jannah, daripada ahli syurga. Kalau diulus surat daripada belakang, ambil ni kita pum belakang, itu confirm ahli neraka. Jangan dia buat temerang dia, di pujung belakang aku pusing dia, abang nak tergajang dengan malaikat. Ada sepah malaikat ni. Ini orang yang diberikan suratan amal tadi kepada kanan, mana sebelah kanan, seperti yang orang yang saleh. Kerana engkau tidak dapat naik kepada martabat mereka itu yang dahulu, orang dulu lebih hebat. Sebab nak ikut baik, ikut orang dulu. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Wa kullu khair, tiap-tiap kebajikan ada pada mengikut orang yang dahulu-dahulu. Coba dia minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Nak jadi jahat, ikut orang kendian ni. Macam-macam penyangak, penyamun yang macam-macam lagi dengan Syiah dia bawa sekarang. Macam-macam pahaman lain. 73 puak akan pecah. Kulluhum finnar ila firqatan wahid. Semua akan terkejut neraka melainkan satu puak dia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mana? Kalau macam-macam pahaman kan. Teruk. Yang pelik-pelik lah. Liberal macam-macam pecah lagi. Gila tuan-tuan ni. Dulu masa kecil-kecil kita tahu macam mana benda keluar. Sekarang keluar mendadak-dadak. Pum. Lepas tu kalau kita tengok adik-adik sahih kan, tanda kiamat tuan-tuan, kami laju sekarang. Satu-satu timbul, satu-satu. Apa yang disebut Rasulullah SAW tu timbul. Pum. Dahsyat tu. Itu menandakan mukjizat Rasulullah SAW. Dan benda tu tak elak, mesti tunggu. Kepada tanda amaratus sa'ah, tanda kiamat makin dekat. Kemudian satu lagi ketahui ilmu hai talib, mana orang yang menuntut jalan akhirat, jalan Allah Ta'ala, bahawa segala hamba Allah Ta'ala itu pada hak agamanya ada 3 perkara. Pertama, salimun. Salim, bukan nama dia Salim. Salim ini yang sejahtera daripada seksa, iaitulah seorang yang menyampaikan atau berbuat segala yang difardukan atasnya dan meninggalkan segala maksiat. Habis itu. Maknanya segala fardu dijaga dan segala maksiat dikawal maknanya. Maksiat ditinggal, fardu dilaksanakan. Itu masuk golongan salimin. Orang yang sejahtera. Mana sejahtera insan dunia akhirat? 2 perkara itu. Buat yang disuruh, tinggal dilarang. Tapi bagaimana nak buat suruh dan dilarang kalau dia tak tahu apa benda yang disuruh, apa benda dilarang? Mana mungkin manusia boleh membuat satu perkara dalam keadaan dia tidak mengetahui. Nak buat rumah, dia kena ada ilmu buat rumah. Nak ke laut, dia kena ilmu ke laut. Apatah lagi nak buat ibadat, maka dia kena tahu mana ilmu ada penting. Satu. Yang kedua, rabih. Golongan rabih, yang ini mendapat kelabaan. Seorang yang berbuat sekalian yang difardu atas sana dan menjauhkan segala maksiat dan membanyakkan perbuatan segala yang disunat pula. Ditambah lagi. Yang tadi ngam-ngam je. Dibuat yang wajib, ditinggal yang haram. Yang sunat-sunat kurang. Tapi yang haram dia dijaga. Ni yang rabi' ada keuntungan, ditambah yang sunat. Yang ketiga, hasyir. Golongan khasirun. Mana orang yang rugi. Seorang yang meninggalkan akan yang difardukan. Kewajipan terutama bab ilmu. Dia tinggal tak belajar tak buat bahaya. Orang ni akan dimabukkan dengan kemabukan sampai kematian di wal a'yazillah. Ghasyiyatkumus sakratan sakratul hubil 'ash wa hubil jahn. Fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wal qaimuna bil kitab wa sunnah as-sabiqin al-awwali minal muhajirin wal ansar. Rawahu Aisyah radhiyallahu anha, memabukkan kamu dari 2 kemabukan, ialah kasih sangat dengan dunia semata-mata kehidupan, satu, dan kasih dengan kejahilan. Dia seronok duduk dalam kegelapan kejahilan dengan tidak mengenali Tuhannya, tidak mengenali apa diri dia, di mana dia, ke mana nak pergi, lepas langsung tak masuk. Ini bahaya besar dan maka kena dalam itu kamu takkan lihat lagi orang buat amal ma'ruf nahi mungkar. Habis tu tunggak besar Islam. Amal ma'ruf nahi mungkar tak buat, habis jahanam tu. Maka punca daripada mana tadi? Mabuk dengan kejahilan. Akhirnya tak ada lagi amal ma'ruf. Sebab tu memberi ilmu kepada masyarakat ialah sebenarnya
tiang untuk mengelakkan manusia daripada bala yang besar. Mana tidak tahu amar ma'ruf nahi munkar. Macam mana nak buat nahi munkar kalau di sini tak mengetahui benda. Jadi golongan ini golongan yang rugi. Maka jika tidak kuasa engkau menjadi dirimu itu martabat rabih, mana yang dapat laba, yakni dah dapat keuntungan besar, maka hendaklah jadikan dirimu pada martabat salim. Itu paling kurang. Salim mana selamat, ya, mana dia tidak kena mungkar, dan maknanya dia membuat benda kewajipan, yakni sejahtera. Dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauhi dari martabat yang ketiga, khasirin, golongan khasir, yakni yang dapat kerugian, iaitu mereka yang langsung tidak mengenali agama dia. Dan ketahui olehmu pula, hai talib, orang yang menuntut jalan Allah Ta'ala, bahawa bagi hamba Allah Ta'ala itu hak segala makhluk 3 perkara pula. Hak makhluk pertama seperti malaikat, iaitu orang yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu kepada makhluk, dan memasukkan kesukaan hati pada mereka itu pada makhluk. Itu martabat macam malaikat, mana cantiklah maksudnya. Yang kedua seperti binatang, walhayazubillah, ya, iaitu mereka yang tidak berbuat kebajikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Binatang kat hutan kan, dia tak ada kebaikan kita, dia pun tak ada rosak kita. Dan ketiga seperti kala dan ular, kerja dia menyakiti orang. Segala binatang yang buas, mereka berbuat kejahatan atas makhluk dan tidak diharap kebajikan daripada makhluk, ya, makhluk pun tak harap kebajikan daripada dia. Itu maknanya apa? Kumpulan, 3 kumpulan dibagikan. Maka jikalau tiada kuasa engkau jadi dirimu seperti malaikat, maknanya orang yang sentiasa membuat kebajikan kepada makhluk, maka jadikan dirimu seperti binatang. Binatang kan, jangan engkau turun kepada martabat ular, kala dan ular, maknanya membawa mudarat. Syahdan, sekiranya jangan engkau masyghul, jangan kamu memberikan tumpuan besar pada tiap-tiap hari dan malam, melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu dalam akhirat. Mana semua ni kita kena jaga habis. 7 anggota tu. Yang kita melihat, pastikan malaikat kanan yang menulis, bukan kiri. Begitulah. Yang kita mendengar berjalan, pastikan yang kanan, bukan yang kiri. Kalau tersilap, cepat kita basuh balik. Itu maknanya. Atau satu yang memberikan manfaat bagimu dan kehidupan dalam dunia dan menolong kepada atas akhirat kamu. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan agamamu pada berbuat ibadat seperti bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu seperti engkau bersunyi sendiri. Nasaya kuasa mendirikan agamamu yang berbuat ibadat. Maka jikalau tiada kuasa yang demikian itu, maka hendaklah engkau, maknanya tidur. Mana nak buat ibadat sana pun tak boleh, tak tidur lagi senang. Daripada dia bangun, dia mengacau. Itu maksudnya, ya. Maksudnya naklah sentiasa kita setiap saat pastikan nafas kita, bergerak kita sentiasa dalam keredaan Allah, menambahkan kebajikan. Itu maksudnya. Maka hendaklah engkau tidur terlebih baik daripada duduk berkhabar-khabar, berborak-borak yang tiada memberi manfaat. Sebab nafas kita tu ialah mutiara besar. Kita gunakan dia biar sentiasa cantik. Turun nafas cantik, naik nafas pun cantik. Sentiasa dia dengan Tuhannya dan sentiasa dalam mentaati perintahnya. Ataupun maknanya memikirkan akan yang demikian. Maka kerana sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebaik-baik Islam manusia itu meninggal satu yang tidak memberi manfaat dan faedah pada agama. Min husni Islam, sengaja daripada tanda elok Islam seorang, apa dia? Tarku, meninggal dia ma la ya'ni, benda yang tidak memberi manfaat. Bukan benda maksiat dia. Itu memang teruk kena mudarat. Yang tak ada manfaat pun kita tinggal. Itu tanda elok. Ya, dia duduk saja je. Bukan tinggal buat mengumpat tu dia tinggal. Duduk saja kosong ni. Itu boleh tinggal. Mana dia buat, diisikan benda tu. Bukan saja kosong, tidak. Bahkan sentiasa tindakan dia mendatangkan maknanya bekalan besar dia dan keridaan Allah yang paling besar di akhirat. Ini tanda apa? Hadis ni jami'. Pendek tapi padat. Sengatan Islam seorang itu apa? Dia takkan buat benda yang sia-sia. Dengan itu sedia pun kan. Budaya lepak, budaya apa tak ada kan. Benda sia-sia kan. Islam nak biar kualiti. Benda tak kualiti dia tak nak. Itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan paslun fil adabil isti'dad li sa'il salawat wallahu a'lam.